Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa'amarahum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum 'an kulli ma yadurruhum wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi a'azzahum bihi ba'da dhillah wa jama'ahum bihi ba'da al-furqah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli najdah wa syahamah. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah haitsuma kuntum fa inna allaha ya'lamu sirrakum wa alaniyatakum. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketahuilah bahawa di sebalik setiap perintah Allah terkandung rahmah dan keihsanan. Saudaraku, jiwa mukmin tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ada di antara hukum hakamnya tidak dapat diterima oleh nafsu dan keinginan insan. Ini disebabkan nafsu dan akal perlu tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai hamba, kita percaya sepenuhnya bahawa segala perintah dan hukum Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan kepada kita pada akhirnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Artinya, keputusanku itu tidak dapat diubah atau diganti, dan aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Saudaraku, antara hukum hakam Allah yang perlu kita fahami hikmah pensyariatannya ialah hukum hakam berkaitan faraid atau pembahagian harta pusaka. Ini disebabkan sebahagian Muslim merasakan sukar untuk memahami dan menerima hukum pembahagian harta pusaka di sisi Islam. Ada pula yang mempersoalkan kesesuaian faraid pada zaman sekarang serta keadilannya. Hikmah pensyariatan faraid dan ruh serta matlamatnya mungkin dapat difahamkan dengan lebih jelas lagi melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidak menafkahkan suatu nafkah pun untuk mencari keredaan Allah, kecuali kamu akan mendapat pahala kerana nafkahmu itu, walaupun sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut isterimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inilah antara tujuan dan hikmah faraid disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah perancangan harta yang diatur oleh syarak bagi memastikan keadilan terlaksana dan kehidupan keluarga si mati dapat diteruskan seperti biasa, serta tidak berlaku sebarang kezaliman selepasnya. Saudaraku, walaupun dalam keadaan tertentu waris lelaki menerima bahagiannya lebih dari waris wanita, perlu kita ingat dan fahami bahawa kelebihan yang Allah berikan kepada kaum lelaki ini adalah disebabkan tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan. Dengan erti kata lain, hak diberikan bersama tanggungjawab yang diamanahkan ke atas mereka terhadap kaum wanita yang berada di bawah penjagaan mereka. Suami wajib menggunakan harta tersebut untuk menanggung kehidupan isterinya, bapa kepada anaknya, anak lelaki kepada ibu bapanya, datuk kepada cucu cicitnya. Malah tanggungjawab yang mudah dilupai oleh sebahagian besar kaum lelaki adalah tanggungjawab abang kepada adik perempuannya dan seorang pakcik kepada anak saudara perempuannya yang sudah menjadi anak yatim. Manakala harta pusaka yang diterima oleh kaum wanita adalah hak mereka sepenuhnya,
Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut mereka untuk menanggung kehidupan insan lain. Ada ketikanya seorang itu keberatan untuk memberikan hak ahli waris atas berbagai sebab. Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Saudaraku, walaupun sekiranya kita telah memperolehi bahagian kita melalui faraid, ketahuilah bahawa selain prinsip keadilan dalam faraid, Islam juga menekankan nilai rahmah dan ihsan dalam pengurusan harta. Islam mendorong segala usaha yang dapat menjaga keperluan golongan-golongan lemah. Firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pusaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Berdasarkan ayat ini, walaupun jika kita mempunyai peruntukan dalam faraid, namun kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan sebahagian hak kita kepada mereka yang lebih memerlukan, seperti saudara lelaki yang berada dalam kesempitan, juga saudara perempuan yang berada dalam kesusahan atau kematian suami, dan memiliki tanggungan anak yang ramai, maupun adik-beradik angkat yang berkemungkinan hidup tanpa perhatian akibat kematian ibu atau bapa kita. Namun malangnya terdapat sikap pewaris yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga tidak mempedulikan nasib saudara maranya yang lain, sehingga ada yang mungkin tiada tempat berteduh dan sebagainya, kerana sikap ahli waris yang hanya menginginkan haknya. Ini berlaku apabila rumah si mati dijual sejurus selepas berlaku kematian, lalu memaksa penghuninya untuk keluar dari rumah tersebut tanpa persiapan. Begitu juga terdapat segelintir dari kalangan kita yang melupakan peranan saudara maranya yang lain, yang telah menjaga ibu atau bapa dengan penuh keihsanan, membelanjakan segala keperluan perubatan sehingga ia meninggal dunia. Ingatlah saudara-saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang kita miliki atau hak yang kita perolehi kecuali dikaitkan dengan tanggungjawab dan tujuan yang perlu disempurnakan. Segala hak tubuh badan yang Allah sempurnakan bagi kita ada tanggungjawabnya yang akan dipersoalkan. Maka adakah mungkin harta pusaka dikecualikan dari tanggungjawab? Adakah boleh seseorang menuntut hak harta pusaka dan mengabaikan keluarga tanggungan si mati, sedangkan harta itu dibahagikan mengikut faraid agar kehidupan tanggungan si mati dapat diteruskan dengan baik? Ketahuilah bahawa harta kita secara hakikatnya bukan milik kita. Ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan seperti mana Allah menetapkan cara pembahagiannya selepas kematian kita, Allah juga menetapkan hak dan tanggungjawab di sebalik setiap bahagian yang kita perolehi. Oleh itu, para ahli waris perlu mengetahui bahawa harta pusaka yang mereka terima datang dengan tanggungjawab yang akan dipersoalkan esok di padang mahsyar. Harta pusaka tidak datang dan titik peluh kita, tetapi titik peluh orang yang sudah meninggal dunia. Maka harta tersebut senang datang dan senang pergi jika tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar harta pusaka yang kita terima membawa keberkatan dalam kehidupan kita dan bukannya menjadi punca kesukaran ataupun sebagai musibah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول واستغفر الله العظيم. أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الجن والبشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن أفضل أمته بتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع سوار القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة والذين بايعوا نبيك تحت الشجرة، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فارج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين، واجعل هذا البلد آمنا رخيا وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.